Cakap kat budak-budak ni dulu. Saya terlibat dengan pengajian Mahat ni tuan-tuan. Saya ingat tahun ni tahun yang ke-10 ke-11 dah. Saya menguruskan pengajian Mahat saya. Ustaz Nik apa dah sampai dah itu ni. Saya mula ayah bagi tanah, sebidang tanah tu lebih kurang pada tahun 2011. Dia bagi dalam bulan 4. Saya ingat dalam bulan 4, pasal birthday saya pun bulan 4. Dia panggil saya pergi dekat tanah tu. Dia kata, "Lah ni hang ambil tanah aku ni. Ni tanah aku ni hang ambil, hang buat Mahat," dia kata. Sebab kami memang hidup dalam keadaan semua ni jaga sekolah. Tok Wan saya buat sekolah, ayah jaga. Raja atau mana pun dia jaga sekolah tu. Lepas tu tak tahu dah kot dia tengok saya ni pelik dah kot masa tu. Saya mula ceramah tahun 2003. Bila duduk dalam dunia dakwah ni tuan-tuan, ceramah ni, kita pula dalam usia muda ni, dia jadi kemewahan yang melampaukan lagu mana saya tak tahu lah. Masa tu saya tak tahu. Saya mula ceramah, saya umur tingkatan 1 lah, 13 tahun saya tingkatan 1. Saya tingkatan 5 saya dah pakai Mercedes dah masa tu. Avantgarde masa ni, saya ingat lagi. Sekupang, 2 kupang. Saya pergi periksa SPM pakai tu. Saya periksa stamp, saya naik BMW 7 Series. Tingkatan 4 saya dah ada driver lah. Saya ingat tingkatan 6, duit dalam akaun bank saya, cash money ada dekat-dekat 180,000. Kita duduk ceramah bawah tu. Saya bukan mau buka sekolah ni, dan saya tak mau. Saya tengok dah ayah saya buka teruk. Duit sekolah, duit kita, duit sekolah. Saya tak mau lah. Saya punya cita-cita masa tu, habis saya mengaji, saya nak fokus kepada bidang perniagaan. Ceramah, niaga. Dulu saya duduk set tu. Aku ceramah sebulan dalam 7-18 ribu ringgit. Aku berniaga boleh 20-30 ribu ringgit. Kaya. Memang fokus saya nak pergi duduk di KL, nak duduk di belah Damansara, ada rumah banglo, nak begitu. Bukan saya mau nak buka-buka sekolah ni. Saya ingat lagi ayah saya kata, "Hang kena buka sekolah." Saya kata, "Tak mau. Sekolah ni lebih kurang duduk galah bewak hidup kan. Nak sembelih makam tak boleh, nak suruh buat kerja tak boleh. Buka sekolah ni memang saya tak mau." Tak tahulah pandangan seorang ayah ni bila dia tengok saya masa tu. Dia nampak nak tergelincak ke apa ke, saya tak tahu lah. Dia kata, "Lah, hang dengar cakap aku," dia kata. "Ni tanah ni ambil dulu arwah Tok Wan hang nak buka Mahat Tahfiz tak kesampaian. Aku pun tak ada kederat dah nak buka, tak larat dah. Lah hang masa tu umur saya 21, hang buka ni. Ambil, hang buka ni." Dia bagi tanah. Saya pun duduk lipok tanah dia bagi tu bukan tanah rata, dia bagi payah. Dia bagi payah, kalau payah. Saya kata dia, "Bapa, tanah ni bukan dekat orang tak lalu, babi pun tak ada lintas." Dia kata ni payah ni. Nak suruh buat sekolah tanah dengan payah ni. Dia kata, "Ambil tanah ni." Ambil. Saya kata, "Duit mula macam mana?" Dia kata, "Nak ambil duit aku 50,000. Dia bagi. Dia tulis cek 50,000. Ambil duit aku 50,000. Hang ada banyak mana dalam bank?" Saya tengok statement lah satu ada 180,000. Dia kata, "Hang tinggal 10,000 sudah bila belanja. Hak lain buat keluar buat sekolah." 170,000. Ketak tangan. Kita ada ceramah bab tegak ni tak tahu 170,000. Dia kata, "Dak, umur hang duit tak ada banyak." Dia kata, "Sekali hang lelok." Saya pun duk fikir malam tu semayang apa, minta petunjuk Allah. Duk fikir pak aku ni bukan tek ekor. Duk fikir macam ni, nak dengar cakap dia ni. Pak aku ni bukan tek ketum, ulama, tok guru. Duk sembang ni birrul walidain, duk ceramah lama dah. Aku nak ikut sekali ni. Selama ni duk taat benda hak tak berat. Hak ni benda berat. Saya pun tawakal, esok pergi dekat bank transfer. Buka akaun Mahat.
Dia kata esok ambil buat akaun, nak cek aku 50,000 masuk dalam akaun bank, Mahat. Lepas tu duit masuk. Saya pun esok ni dengan nama Allah papi buat apa, bengkel cek tu 170,000 transfer masuk dalam akaun Mahat. Tinggal 10,000. Buatlah masa tu. 2011 saya ceramah di KL apa semua, cari duit apa semua. Alhamdulillah dalam bulan Ramadan Allah Ta'ala bagi kemudahan. Saya kutip boleh buat balik pikuk dia dalam 1 juta lebih lah masa tu. Buat balik dalam lebih kurang dalam 26 hari 27 hari ceramah, buat balik juta lebih. Buat nama buat lah ni lebih kurang nilai, dan lebih kurang dalam insurans nilai bangun ni dalam 6 ke 7 juta. Dia punya kos bangunan apa semua. 2012 mula pengajian Januari. Tuan-tuan, nak cerita kat tuan-tuan, mula-mula tu saya buatlah bajet, bentang bajet kat ayah. Mesyuarat lembaga apa nama sekolah ni, bentang. Kita nak ambil pelajar 20 orang, kami tak ramai. Sini dah ramai lah 43, kami 20 kan. Saya tak mau lebih 20 tu pun bagi saya ramai dah. Sebab nak jakah bayar ramai-ramai ni. Kita takut silap panggil nama. Nak jakah budak ni panggil nama lain. 20 tu kita kira boleh hafal nama dia pun elok lah. 20 saya ambil 20. 2 bentang. Yuran banyak ni, gaji guru banyak ni. Kalau kita ni apa semua, lebih kurang dalam 1 bulan, lebih kurang dalam 10,000 nak kena top up. Tak apalah saya kata yang tu saya cari. Saya bentang dekat dia waktu sarapan pagi, dia nak keluar pergi kerja. Waktu tu dia mufti, dia duduk bentang dia. Saya dah tengok, kata orang tua ni duduk bentang, dia buat tak dengar. Dia buat tak tahu. Saya duduk bentang, dia buat makan, dia buat tak tahu. Lah kali saya tanya, apa faham nak ni duduk bentang? Dia kata, aku faham. Anak abang kata banyak ni. Apa tu Dia kata, aku tak mau yang nak ambil yuran, aku tak mau. Hak mana budak ada duit bayar, budak tak ada duit kena wajib beri. Allah, tersandak pula. Kalau bayar ke semua pun 10,000 nak kena top up, tambah jenis buat lagu tu. Yang pertama tadi ni, berat dah nak bagi duit 170,000. Yang ni yang kedua, hak tadi ni dengan nombor 2, hak nombor 2 lagi berat. Ni yang kata ni, bila sembang bak ibu bapa ni, tak taat tu. Hak nombor 1, 170,000, one shot kita bagi, lepas tu kita himpun balik lah. Tapi hak nombor 2 ni yang kata berok ni, nak kena galah sampai bila tak tahu ni. Nak kena topak ni sampai bila tak tahu. Kalau 10,000, lah 10 tahun lah, 11 tahun lah, tiap-tiap bulan 10,000. Kalau kita ambil yuran, ni dia tak mau ambil. Oh, dia kata yang ni lagi berat. Lepas tu saya pun duk fikir-fikir, kata aku ni kalau duk fikir bab rezeki ni tak selesai masalah. Bukan kerja aku lah nak fikir. Nak taat tak nombor 2 ni lagi berat. Saya pun duk fikir, pejam celik. Tak apalah, dia kata A lah. Dia kata B lah. Kata tak apa, ambil budak-budak. Mula tu perjumpaan yang pertama tu, dia berucap. Dia kata, tuan-tuan, dia nak ucap, masa dia dengar, dia duduk ucap, dia duduk lebih. Dia kata ni kita buka ma'at apa semua ni, tuan-tuan mai lah, hantar anak tuan-tuan mengaji, mai. Saya buat ni semua ni, mai. Saya dengar dia juga. Ayat dia kata ni, dan tuan-tuan kena ingat lah, saya nak anak-anak tuan-tuan mengaji. Kalau tuan-tuan ada duit, bayar yuran. Tak ada duit, biar mereka mengaji. Saya kata punah dah ayat tu, bagus lah. Orang Melayu ni bukan boleh bagi pilihan. Ada duit, tuan-tuan bayar. Tak ada duit, tuan-tuan bagi mengaji. Agak-agak mak pak dia pegang hak benar. Ada duit bayar, tak ada duit, tak ada bayar mengaji lah. Dia nak pegang hak mana, Pak Long agak-agak. Dia pegang hak nombor 2 tu selerak Pak Long ni. Bila ayah saya kata tu, saya kata dah khabar dah ni semua khabar dah nak metek kepala aku ni. Dia sembang kemas aku yang teruk ni ingat nanti. Alhamdulillah tuan-tuan, sebelah tu
Tuan-tuan tahu daripada saya duk kena cari duit sebulan 10,000, maklum. Hak saya duk tulis tu sebulan 10,000. La perbelanjaan sekolah, mahad, yayasan kami, tuan-tuan campur semualah kos perjalanan yayasan ni. Sekolah dulu kita ada sebuah, sekarang kita tambah dengan anak angkat lagi 4 buah di bawah. Jadi saya duk kena bela 5. Termasuk dengan asnaf Puan Maklum, 11 tahun, 10 tahun berjalan. La saya duk kena cari sebulan tak kurang 100,000 every month. Tiap bulan 100,000. Apa dia yang Ustaz nak cerita ni Ustaz? Nak cerita kat Maklum, bukan senang nak buka sekolah ni Maklum. Tengok muka-muka ni, bukan senang Maklum. Orang kata buka sekolah senang lah cari duit. Lah Maklum main duduk tani 2 bulan. Tuan-tuan main duduk tani 2 bulan, tuan-tuan jaga. Saya dulu ada juga orang duduk fitnah, kata Ustaz ni duduk makan duit, duduk ni tak pergi sapu duit. Saya kata lah, kan saya cakap banyak, aku pun tak mau berkata dengan hang. Hang main duduk tempat aku 2 bulan. Semua akaun bank kita bekukan, yang awak kena sekupang duit pun hang cari. Hang duduk 2 bulan, hang cari, nak tengok hang nak boleh makan ke, hang nak boleh mampu dengan sekolah ni. Tak, orang ni dah main-main je 2 bulan. Sebab tu ni, yang ni kena pakat jaga Maklum. Saya nak abang, kalau betul-betul lah saya nak buat duit Maklum, saya tak buka sekolah di hutan Palahang. Tak buka Maklum, saya pergi buka sekolah di Damansara. Buat private school, seorang pelajar kita ambil yuran RM700. Boleh buat duit. Bukan tak ada rumah orang nak bagi apa, ada. Kalau betul-betul nak buat duit. Tapi kita nak buat apa? Adakah kita nak jadi golongan yang mempergunakan agama untuk hidup? Prinsip yang kita kena pegang, menggunakan hidup untuk agama, bukan menggunakan agama untuk hidup. Sebab tu saya bila saya sampai ke sekolah agama ke mahad tahfiz ke, derita sekolah ni saya dapat rasa. Sebab apa dia? Saya terlibat. Sebab tu yang saya jaga 4 buah sekolah. Masa PKP tu saya pergi tengok, Allah, tengok sengit seorang-seorang. Saya kata, Ustaz, macam mana PKP? Allah Ustaz, kami duk kira nak tutup. Hak mana yang saya pergi rasmi pembukaan, saya jaga, saya takkan bagi tutup. Ada yang nak buat sekolah, panggil Ustaz main ceramah, buat perasmian kempen derma. Saya pun pergi, orang main, kita kempen, orang bagi duit apa semua nak buka sekolah. Tiba-tiba PKP tu kalau sekolah dikatup, saya kata, macam mana kebajikan wakaf orang-orang ada meninggal tu, sekolah tutup, stop ke pahala mereka, terpaksa bagi jalan. Ada sekolah yang terpaksa saya top up sebulan 12,000, sampailah. Ada sekolah yang okey sikit 8,000, paling kurang 8,000 lah. Hak paling teruk 15,000 sebulan. Saya tak reda nak melihat sekolah-sekolah agama, terutamanya sekolah-sekolah tahfiz ni tuan-tuan, tutup. Saya tak reda. Minggu lepas hari Isnin lepas semua saya pergi satu sekolah. Kena tengok dalam Facebook saya dah. Saya dapat panggilan telefon daripada sahabat saya. Dia kata, Ustaz, bila free kita pergi sekolah tahfiz ni Ustaz. Saya kata, apa? Allah tak apa, tak ada, dah tinggal Allah dan Rasul di sekolah tu. Bahan mentah nak makan pun tak ada, terputui. Gaji kaki tangan dicatu. Saya pergi tengok. Kemudian dia baru 2 bulan ke 3 bulan pegang. Tuan-tuan, dia berbeza dengan sekolah-sekolah orang bukan Islam lah, saya nak abang. Dia berbeza. Saya belajar pengurusan sekolah dengan satu sekolah Cina. Saya nak belajar pengurusan, nak tadbir sekolah, saya pergi belajar dengan pengetua sekolah Cina. Satu sekolah Cina di Kedah tu saya pergi. Saya pergi dekat pengetua dia perempuan, cikgu tu, dia mentua lah tu.
Saya kata, cikgu, saya mau belajar cara nak jaga sekolah dengan cikgu. Dia tanya, Lian, lu ada apa sekolah? Saya kata, tu sekolah Quran punya. Oh, tu sekolah yang pakai itu lah. Betul lah. Mau baca Quran punya, dia kata. Itu lu bagus lah, lu jaga itu lah. Saya kata, nak belajar macam mana? Apa ketua sekolah tu kata? Dia payah, itu Chinese lain punya jaga sekolah, itu Malay lain punya jaga sekolah. Chinese dia semua ibu bapa support lah, Malay dia kurang lah. Ketua kelas Cina tu juga betul tak? Kita tak boleh resist. Ada orang dia resist, semua hak Cina cakap, semua tak betul tak? Setuju tak dia kata tu Melo? Ini orang Chinese lain lah punya jaga sekolah, itu parent Chinese lain lah, itu Malay lain lah, mak bapak dia lain lah. Saya tanya cikgu, sekolah ni berapa sebulan? Sekolah dia. Kita punya gaji pun dalam satu bulan 120,000 lah. Itu gaji staff. 120,000. Private school bukan sekolah kerajaan. Saya kata buat macam mana? Kita kalau buat majlis makan malam selesai lah 1 tahun punya gaji. 1 tahun punya gaji buat majlis makan malam. Saya cabang ustaz ni buat tengok majlis makan malam. Panggil geng-geng kita Melayu ni main makan malam. Ni kita nak cari duit dah, nak buat sikit bangunan sekolah apa. Kita memerlukan lebih kurang 300,000. Buat majlis makan malam tu pun habis 800,000. Kutip derma malam tu dapat 2,500. Makan model makan malam tu pun. Lepas buat majlis makan malam, selesai gaji 1 tahun. Itu parent lah, dia yuran dia ada bayar lah. Cuma dia pun ada satu lagi, dia bagi itu monthly punya belanja lah. Duit yuran tak pernah short, bagi pula sumbangan kepada sekolah. Kita hak bulan pun short, hak sumbangan uyuk. Saya selalu kata, waris ni jangan jadi pokok jendalu. Saya selalu kata, waris jangan jadi pokok jendalu. Tahu pokok jendalu kalau? Dah lah batang pokok getah tu haram, tak ada apa dah dalam tu. Dia duk main duk tumpang, sengit pokok. Saya ada jumpa aku tu, yuran tak banyak, saya memang pandai. Bantang buat perjumpaan waris, dia yang cakap banyak, dia yang tak banyak yuran. Habis apa duduk cucuk rokok tepi tangga. Anak-anak ni dia bukan tahu kita ada belah lepas nak pergi mengaji ya. Dalam hati kata aku tampak peri ya, yuran haram tak ada bayar tahu ni sebab saya memang pandai duk tahu. Hak tahu bukan hak aku. Ustaz ni macam nak luah perasaan dah. Nak habaq, nak cerita. Tapi orang tanya ustaz, siapa yang tahan? Dah tahu teruk, dah tahu tak larat, siapa yang tahan? Jawapan dia mudah maklum. Kalau kami tak buat, siapa nak buat? Kalau kami tak buat, siapa nak buat tuan-tuan? Faedah akhirat ni tak tahulah ada lah kot yang dapat. Tapi kita fikir semata-mata. Saya fikir yang pertama saya nak selamatkan anak bangsa saya daripada hancur. Itu yang pertama saya fikir. Matlamat utama saya pejam mata. Saya nak selamatkan anak bangsa saya daripada hancur. Sebab tu saya buka sekolah tuan-tuan. Saya bukan fikir nak perelok sekolah saya ya. Ada orang dia ada duit, dia nak perelok sekolah dia, nak buat sekolah dia bagi elok apa semua. Lepas tu cukup, dia pun boleh makan sikit-sikit gaji. Saya tak ada, saya tak fikir lagu tu, saya mak. Lillahi ta'ala saya tak fikir lagu tu. Setiap duit ceramah saya hati semua tabung yayasan. Demi Allah saya cakap, 1 sen saya tak nak makan daripada duit ceramah. Berapa tahun dah? Tu ustaz buka apa ustaz makan? Saya ada lah, bisnes dengan bini saya. Sebab tu orang kalau nak sekat ceramah apa, saya tak apa nak halak kan. Sebab saya bukan cari makan terkedarah dengan duit ceramah ni, nak tahu Setiap duit sumbangan saya ngayah sama. Dia pun dia duk ngajak apalah ni, duit sumbangan orang tu masuk ke dalam yayasan duit segawati tu.